Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariha binti Mansur, nombor matrik 260597. Bersama-sama rakan Muhammad Razali bin Mansur dan Siti Nabila Aini binti Yusuf akan membentangkan tentang subjek pengurusan latihan dalam organisasi, dan kami memilih tajuk trend semasa latihan dalam organisasi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, latihan organisasi ialah proses pemindahan pengetahuan dalam sesuatu atau sesebuah organisasi. Latihan organisasi juga digunakan untuk mengajar pekerja tentang sistem, proses dan alatan khusus yang digunakan oleh organisasi. Latihan dan pembangunan organisasi terletak di bawah sumber manusia. Okey, latihan organisasi adalah mengenai pemindahan pengetahuan. Ia berfokuskan kepada pembelajaran dan bukannya berfokuskan pembangunan, tetapi latihan kemahiran organisasi selalunya berstruktur dan formal. Latihan organisasi juga adalah unik kerana keseluruhan organisasi belajar daripada pengalaman yang sama. Kandungan tidak diperibadikan. Ia mungkin hanya pengurus individu atau pekerja yang mempelajari sesuatu yang baharu. Pengetahuan itu dipindahkan kepada organisasi secara keseluruhan. Okey, seterusnya bagi tujuan latihan organisasi itu sendiri. Kebanyakan pekerja atau bakal pekerja mengatakan bahawa mereka mahukan akses kepada pembangunan dan latihan profesional. Merasa cekap dan tahu apa yang diharapkan daripada mereka dalam kerja mereka. Manfaat kepada kepuasan pelanggan dan juga hasil dan keuntungan yang dijana oleh sesebuah organisasi. Organisasi juga mengambil pendekatan untuk mencapai dan meningkatkan prestasi yang lebih baik melalui tumpuan latihan untuk memastikan pekerja mempunyai kemahiran, maklumat dan alatan untuk berprestasi baik dan maju. Melalui program latihan organisasi, pekerja boleh melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Dengan memperolehi kemahiran yang betul, pekerja kekal relevan dan lebih menyahut cabaran terhadap kerja baharu. Mereka juga mungkin terdorong untuk mencari pertumbuhan diri dan motivasi diri. Apabila digabungkan dengan program lain yang menyokong pertumbuhan dan transformasi peribadi, organisasi boleh mengharapkan pengekalan pekerja yang lebih tinggi. Okey, tujuan latihan adalah untuk mewujudkan berdaya saing, budaya pembelajaran dalam sebuah organisasi. Ia memastikan pekerja terus berkembang melangkaui latihan kemahiran tradisional. Seterusnya, pembentangan akan disambung oleh kawan saya, Siti Nabila Aini. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah 4 langkah untuk memanfaatkan latihan. Okey, mengenal pasti keperluan untuk program latihan organisasi sejajar dengan matlamat pengurusan. Seterusnya adalah gunakan format yang berbeza. Tidak semua pekerja belajar dengan cara yang sama. Dan seterusnya adalah buat noda keputusan. Okey, slide seterusnya adalah kebaikan atau kesan dalam pelibatan dalam latihan dan pembangunan. Okey, kesan latihan organisasi menjadikan pekerja berasa diberi kuasa. Program latihan organisasi boleh memberi kesan positif kepada organisasi. Perasaan diberi kuasa atau kepercayaan di tempat kerja adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh semua pekerja. Okey, seterusnya adalah pasukan boleh melakukan yang lebih terbaik dari kemampuan mereka, mempunyai alatan yang betul, memberi pekerja kebebasan untuk menyelesaikan masalah dan mengawal secara kreatif. Seterusnya adalah penglibatan pekerja yang lebih tinggi. Selain itu, menyediakan pekerja peluang pembelajaran bukan sahaja membina pekerja yang berkebolehan dan yakin. Okey, seterusnya adalah pekerja mempunyai kesetiaan organisasi yang lebih tinggi melalui pemerkasaan dan peningkatan pelibatan datan keseliaan. Okey, last sekali adalah menarik bakal yang menonjol dan terbaik. Latihan organisasi meningkat kadar serta-merta dalam penyekalan.
Okey, seterusnya adalah masalah yang dihadapi untuk melaksanakan latihan dan pembangunan organisasi mengikut trend semasa. Okey, pertama adalah tidak dapat mengenal pasti keperluan kursus yang sebenar. Objektif ditetapkan oleh jurulatih, bukan oleh pekerja terlibat. Ketiadaan dasar dan prosedur. Latihan dilihat sebagai peristiwa bukan proses. Gagal menguruskan masa untuk persediaan dan menyertai secara pembelajaran dan latihan. Budaya turun-menurun. Kekurangan kaki tangan dan bahan latihan. Dan akhir sekali adalah pekerja kurang bermotivasi ke arah pembangunan diri mereka. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah dalam memilih dan memulakan program latihan organisasi. Yang pertama, kita tentukan objektif program latihan berdasarkan keperluan organisasi. Yang kedua, kita pergi kepada minat pada pekerja atau input. Yang ketiga, mengumpul ilmu dari dalam organisasi. Seterusnya, memindahkan pengetahuan melalui program latihan. Jadikan ia sebagai daripada budaya sesebuah organisasi, dan yang terakhir sekali kita ukur keberkesanan kerja tersebut. Kita pergi trend dalam latihan dan pembangunan. Tenaga kerja hari ini adalah berdaya saing, berorientasikan matlamat dan bermotivasi diri. Untuk menarik dan mengekalkan bakat, setiap organisasi perlu memberikan sumber dan sokongan untuk berjaya. Kita pergi kepada langkah pertama, laluan latihan yang diperibadikan. Tidak semua pekerja akan datang dari latar belakang atau persekitaran pembelajaran yang sama. Setiap orang dia punya persekitaran tu lain-lain. Mereka juga mungkin mempunyai cara pembelajaran yang berbeza dan tindak balas terhadap pelbagai jenis insentif. Kita tengok pada nombor 2, mentor-mentee. Berganding bahu dengan pembelajaran yang diperibadikan, bimbingan juga perlu berguna atas tempat mereka bekerja. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan pengalaman. Latihan jenis ini membolehkan analisis kritikal serta pemikiran pantas. Ia juga mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk bekerja yang bergelut dengan pengajaran gaya buku dan peperiksaan tradisional. Yang keempat, pembangunan berterusan. Teknologi dan kemajuan lain begitu pantas, keperluan untuk mengikut kemahiran mereka juga penting. Okey, yang terakhir sekali, pembelajaran mudah alih. Cara ini memandangkan penggunaan telefon pintar terus mengatasi pengguna desktop. Mungkin bijak untuk mempertimbangkan cara memindahkan latihan dan pembangunan pekerja ke ruang yang mengutamakan alat seperti ini. Okey, yang last sekali kita pergi kepada rumusan. Masa depan latihan dan bangunan pekerja tidak diketahui sepenuhnya dan sukar untuk diramalkan kerana perubahan besar yang berlaku dalam teknologi. Bagaimana latihan dan pembangunan dilihat dari organisasi ke organisasi. Teknologi pembangunan boleh dibuktikan sebagai penyesuaian terbaik terhadap latihan dan pembangunan kerana perubahan dalam teknologi dan cara latihan pembangunan akan dapat disampaikan melalui teknologi yang efektif dan berkesan ke arah keputusan, ke arah matlamat dan misi setiap organisasi. Latihan dan pembangunan dianggap sebagai strategi untuk pertumbuhan dalam setiap organisasi. Ia diterima pakai oleh organisasi untuk mengisi jurang antara kemahiran dan peluang masa depan. Program latihan ini pasti meningkatkan kemahiran, meningkatkan kecekapan dan produktiviti serta peluang pertumbuhan untuk setiap pekerja. Itu sahaja pembentangan untuk kumpulan saya kali ini. Sekian, terima kasih.